Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita yang banyak, masya-Allah tabarakallah, semuanya daripada ramai di luar sana Allah SWT pilih kita ini untuk hadir taman-taman syurga. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini, usaha payah kita, korban masa kita kan menjadi sebab jalan kita ke syurga Allah mudahkan. Jadi saya mengharapkan yang ada ini adalah dalam hatinya rasa risau kepada sahabat dan saudara kita yang dekat luar sana yang tak hadir, yang tak dapat hadir, yang tak tahu, supaya mereka juga dapat ambil manfaat. Mana mungkin untuk ke syurga itu, tetapi di dunia ini tidak ada singgah taman-taman syurga yang ada. Jadi hadirkan risau kan, kasih sayang yang ada sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan kita dapat panjang-panjangkan dan jemput sahabat saudara kita yang lain itu. Amin Allahumma amin. Jadi alhamdulillah, seperti yang semua maklum bahawa pengajian kita berubah konsepnya sedikit. Kita bawakan 4 asatizah dan juga 4 kitab yang berlainan, yang dengan berbagai topik yang akan menyentuh berbagai ilmu. Yang pertamanya, minggu pertama bersama dengan Ustaz Taufik Haji Kamis, iaitu ilmu Tauhid, yang Ustaz bawa ataupun sambungan daripada apa yang Ustaz Faizal bawa, iaitu kitab Tauhid, Matan Aqidatul Awam. Dah hafal dah semua? Belum Abda'u Bismillah, saya pun belum hafal lagi. Nanti kita marah lagi. Jadi hafal lah, dengar balik, nanti hafal insyaAllah. Kemudiannya di hari Selasa itu, di hari Selasa, di minggu kedua itu, bersama dengan Ustaz Mustafa Khalil, masya-Allah. Itu pengajiannya pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf, kitabnya kitab Penawar Bagi Hati. Itu sambungan daripada PKP lagi lah yang sebelum. Dan alhamdulillah minggu ini minggu ketiga kita bersama dengan Fadil Ustaz Syamsul Za'ba. Terima kasih Ustaz hadir dan ada bersama-sama dengan kita di hadapan ini, alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit saya kenalkan tentang guru kita yang mulia ini, yang akan memimpin kita ini semua berkenaan dengan fiqh, ilmu fiqh, ilmu hukum hakam, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi Ustaz Syamsul Za'ba berasal daripada kampung Paya Mas Tangkap. Alhamdulillah, orang sini juga. Saya kira ramai dah kenal kan, sebab ini di Bandar Tangkap. Ustaz pun dah biasa antara guru takmir di kawasan sini. Masih hujang, insya-Allah. Ustaz belajar di Madrasah Miftahul Mu'arrif Jorak di Jorak. Ini latar belakang pengajian, dan kemudian melanjutkan pelajaran di Ma'had Al-Islami Asy-Syafi'i di Jidrah, Kedah. Dan kemudian Ustaz juga melanjutkan pelajaran di Al-Azhar, Mesir. Alhamdulillah, sekarang Ustaz berkhidmatlah sebagai guru takmir di Johor, di kawasan Tangkak ini, dan juga berkhidmat di Pondok Ma'had Tatul Anwar Jidrah, Kedah. Ada minggu-minggu Ustaz akan ke sana untuk mengajar. Itulah. Ya, alhamdulillah, yang mana pengajian fiqh ini, kitab yang insya-Allah kita akan belajar, yang Ustaz akan pimpin kita, adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab ini insya-Allah berkenaan dengan permasalahan fiqh ibadah Syafi'iyah jilid pertama. Okey. Jadi kitab ini cumanya pada hari ini, malam ini, kita akan buka order dululah, sebab kita tak maklum berapa yang nak kitab. Jadi kitabnya pun di KL, di KL. Jadi kalau hari ini kita nanti buka order, nanti minggu depan insya-Allah atau minggu selanjutnya itu, bulan depan, kita akan bawa lah kitab ini.
Harganya RM30, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ada barakah. Ini ditulis oleh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Wafadal Al-Hadrami. Ini kitab, insya-Allah. Jadi saya pun tak berniat untuk berucap panjang, cuma pengenalan. Jadi alhamdulillah malam ini bersama dengan Ustaz Syamsul Zahbar. Dan minggu keempat dan kelima kita akan ada pengajian hadis. Masya-Allah. Saya pun belum buat lagi pengajian hadis. Tapi daripada pejabat tadi minta kita buat pengajian hadis, insya-Allah kita akan pengajian hadis itu pada minggu keempat dan kelima. Mungkin kitab 40 hadis. Yang akan pimpin kita Ustaz Muhammad Faizal Abdul Rahman. Itu ustaz dari Segamat. Yang hari itu. Betul. Dulu dia pimpin kitab Aqidatul Awam. Tapi kita minta dia pimpin kitab hadis lah. Selanjutnya nanti insya-Allah. Jadi itu kitab Aqidatul Awam, Ustaz Taufik bantu pimpin itu semua. Insya-Allah. Jadi itulah, mudah-mudahan pun guru kita akan pimpin kita untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah letakkan kecintaan kita pada majlis-majlis ilmu seperti ini, dan kita dapat istiqamah untuk hadir. Kalau darat itu tiap-tiap malam lah kan, masya-Allah, teruslah pergi terus. Saya setiap malam ada pengajian. Hari Ahad di Bukit Pasir, hari Isnin di Bukit Kangkar, hari Selasa ada di 3 tempat, Bukit Kangkar, Sultan Ismail, juga Parit Kali. Hari Rabu di Segamat, hari Khamis di sini. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad ada majlis yang lain lah, majlis maulid dan lain-lain selalunya, syuarat dan lain-lain. Dimohonkan supaya kami barisan ahli himmat sentiasa istiqamah juga mengajarkan majlis seperti ini. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Syakir yang selalu bantu, Cikgu Muiz di belakang, dan di sini yang akan jaga pengajian di sini kalau saya mungkin tak ada di tempat lain, insya-Allah Tuan Naim dan Kak Rashidah akan jagalah untuk pengajian di sini, insya-Allah. Jadi apa-apa makluman boleh maklumkan pada Abang Naim dan Kak Rashidah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tanpa buang masa, majlis menjemput kepada Ustaz Syamsul Zahbar untuk mulakan kalimah pengajian kitab fiqh ini, insya-Allah. Tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya'lamu bisyari'ah. باطننا محلى بالطريقة كتشرق علينا أنوار الحقيقة واجعل مآني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر وتعسر رب تمم بخير وبابع. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis Saudara Azhar, yang saya muliakan sahabat Ustaz Syakir, yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu, mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik serta hidayah kepada kita untuk sama-sama hadir di dalam majlis ilmu
yang mana mudah-mudahan perhimpunan dan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan kita di kalangan umat yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dimaklumi bahawa malam ni adalah pengajian ilmu fiqh, tapi kita tak ada kitab lagi. Jadi malam ni kita agak santai, kita sekadar untuk muqaddimah ilmu fiqh. InsyaAllah malam ni kita akan cuba memperkenalkan istilah-istilah dalam mazhab fiqh, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab kita ni kadang-kadang dah lama dah belajar tentang mazhab Imam Syafi'i, tapi kita tak tahu apakah istilah-istilah yang terdapat di dalam mazhab kita. Dan kadang-kadang kita ni mengaku kita pengikut mazhab Syafi'i, tapi seringkali yang kita ikut tu kadang-kadang bukan daripada mazhab Syafi'i. Jadi mudah-mudahan sedikit pengenalan pada muqaddimah ini akan menyebabkan kita jadi orang yang berpegang teguh dan tahu apakah yang menjadi pegangan kita selama ini insya-Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah-ayah dan ibu-ibu, ilmu fiqh ilmu yang sangat penting di dalam agama kita. Sebab sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan pun sendiri maklum dalam hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di mana Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis yang dinamakan sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama berkenaan dengan Islam, yang kedua berkenaan dengan iman, dan yang ketiga berkenaan dengan ihsan, yang keempat berkaitan dengan kiamat. Maka ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Islam itulah hukum hakam syariat. Maka wajib bagi setiap orang untuk mengetahui tentang hukum hakam dalam Islam. Yang kedua berkenaan dengan akidah, wajib diketahui. Yang ketiga ihsan ataupun diertikan sebagai tasawuf. Semua ini adalah menjadi tonggak ataupun elemen dalam agama kita yang wajib kita tahu. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan hari kiamat pun kita kena ambil tahu. Sebab tu saya dimaklumkan minggu yang keempat dan minggu kelima Ustaz Faizal baca 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Dan perlu untuk kita ambil tahu tentang benda tu. Disebut sebagai fiqh tahawulat ataupun fiqh tanazul. Benda yang sedang kita alami sekarang ni. Baik. Dan dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain Nabi ada menyebutkan tentang kelebihan majlis ilmu. Di mana Nabi menyebutkan bahawa idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Ketika mana kamu lalu dalam satu daripada taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah, kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan riyadil jannah? Apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaquz zikri, itulah halaqah zikir. Al-Imam Atha radhiyallahu taala anhu ditanya, wahai imam, apakah yang dimaksudkan dengan halaqah zikir di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Atha menjawab, yang dimaksudkan dengan halaqah zikri ataupun hilaqah zikri dalam hadis tersebut ialah majlis al-halal wal haram. Majalisul halal wal haram, iaitu majlis berkaitan dengan halal dan haram, iaitu cerita tentang hukum hakam. Bagaimana kita nak bersolat dengan sah, bagaimana kita nak berzakat dengan sempurna, bagaimana kita nak mengerjakan ibadat-ibadat yang lain secara sempurna. Sebab agama kita ni terbina di atas hukum, terbina di atas syariat, bukan terbina di atas ilmu. Agama kita bukan dibina di atas teka-teki ataupun agak-agak ataupun rasa-rasa, bukan. Rasa-rasa macam ni lah, agak-agak macam ni ikut yang betul, tak. Sebab tu dalam ibadat, kalau kita buat benda tu betul sekalipun, tetapi bukan bersandarkan ataupun bukan berdasarkan kepada ilmu, tetapi berdasarkan kepada perasaan, agak-agak, rasa-rasa, ibadat kita tu tak sah. Nah, sebab itu Al-Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat menyebut, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya itu akan ditolak, tak diterima. Bukan sekadar ditolak, bahkan tak diterima. Betul sekalipun, tapi betul tu sebab kebetulan, bukan betul dengan sebab kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu pesan apa tuan-tuan? Dia pesan dekat kita, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaq,
wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Sesiapa yang mempunyai ilmu fiqh tetapi tidak menjalani perjalanan tasawuf, orang tu adalah orang yang fasik. Fasik maksudnya dosa, orang yang berada dalam dosa, maksiat kepada Allah. Dia reti tentang halal dan haram, dia reti tentang hukum hakam, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Islam. Dia tidak berjalan ataupun tidak menjalani kehidupannya seperti seorang yang berakhlak dengan akhlak Islam, tidak ada tasawuf. Maka Imam Malik kata orang ni adalah orang yang fasik, tapi boleh tahan kira lagi. Wa man yatasawwafa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Tetapi orang yang ada tasawuf, akhlaknya cantik, akhlaknya baik, tetapi dalam masa yang sama dia tidak reti tentang hukum hakam Islam, tak reti tentang persoalan halal dan haram, dia zindik. Zindik lagi teruk. Zindik ni orang yang seolah-olah macam tak percaya kat Tuhan. Sebab tu salah satu perkataan al-zindik, apa kata mereka? Mereka menyatakan bahawa kenapa kita nak kafirkan orang sedangkan Allah Ta'ala sendiri tidak pernah mengkafirkan manusia. Ini salah satu daripada ungkapan ahli zindik. Punyalah nampak macam cantik akhlak tu, punyalah nampak macam cantik perangai tu, sampai dia kata kita tak perlu pun nak kafirkan orang, tak perlu pun nak kafirkan manusia, sebab Allah Ta'ala tak pernah mengkafirkan manusia. Siapa yang kafirkan manusia? Tak, kita tak pernah mengkafirkan orang. Tapi kenyataan kamu yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala tak pernah mengkafirkan manusia, itu masalah tu. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan golongan yang kufar. Berapa banyak dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan golongan yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan syirik. Berapa banyak. Kalau dia kata jangan kamu mengkafirkan orang, betul, kita boleh setuju. Tapi ketika mana dia kata jangan cakap tu sebab Allah Ta'ala tak pernah mengkafirkan manusia, itu masalah. Saya tak nak lanjutkan sebab itu persoalan akidah. Tapi itulah antara sikap ahli zindik. Nampak macam cantik je perangai, mulut nak kena jaga konon-kononnya, tapi tak selari dengan syariat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, kata Imam Malik. Siapa yang menghimpunkan di antara dua perkara ini, dia reti tentang hukum halal, hukum hakam, halal dan haram, kemudian dia berjalan berakhlak dengan akhlak tasawuf, itulah orang yang tahaqquk, maksudnya kukuh pegangannya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, alimlah sealim mana kamu, tapi berjalanlah dengan perjalanan ahli tasawuf. Maksudnya tak ada guna kita ni kadang-kadang reti tentang hukum hakam, mahir tentang persoalan ibadat dan sebagainya, tetapi akhlak kita jauh daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ada Islam, kita kena ada iman, kita kena ada ihsan. Itulah tasawuf. Benda ni penting. Benda ni penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi demikianlah wajib untuk kita mempelajari hukum hakam Islam. Zaman dulu ada seorang, ini cerita orang yang tasawuf tapi tak ada, ataupun orang yang tak mahir tentang hukum hakam. Zaman dulu ada seorang, akhlaknya baik, seorang pemuda ni baik, tiap-tiap hari pergi semayang jemaah, jalan tunduk, cakap tak banyak. Satu hari dia keluar nak pergi solat jemaah, dia nampak, dia terjumpa seekor katak yang telah mati. Dia punya hatinya punya lembut, dia kesian kat katak ni. Dia ambil katak tu masuk dalam kocik, dia pergi semayang. Allahu Akbar, bawa katak tu dalam kocik. Nampak macam cantik, tasawuf, pasal hatinya lembut, kesian dekat makhluk Allah Ta'ala. Tapi hukum bawa bangkai dalam semayang, apa hukum dia? Kan jadi tak sah dah. Ini masalah. Sebab tu kita nak kena gerti tentang hukum hakam fiqah. Di kalangan kita berapa ramai yang dah mahir. Saya insya-Allah saya sangka baik dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua yang di kalangan orang yang telah mahir dalam persoalan ibadat. InsyaAllah, cuma kita ni sebenarnya untuk ingatkan balik. Ingatkan balik istilahnya adalah muzakarah, saling memberi peringatan sesama sendiri. Baik. Jadi ilmu yang kita nak bincang ataupun ilmu yang kita nak diskusikan pada malam ini ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tuan-tuan, sejak bila dia ada? Ilmu fiqh ni sebenarnya dah lama dah berada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ilmu tu tak dinamakan dengan ilmu fiqh. Mana-mana ilmu pun tak dinamakan ataupun tak disusun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu ditadwinkan, disusun mengikut metod yang tertentu adalah bermula selepas zaman Rasulullah. Ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, kan
Kalau tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu biasa baca masalah umat ni, orang petikai, mana ada ilmu kalam pada zaman Rasulullah, mana ada ilmu sifat 20 pada zaman Rasulullah, mana ada ilmu tauhid pada zaman Rasulullah. Kalau nak tanya mana ilmu, tak, ilmu tu dah ada. Tapi kalau nama itu betul, kita kata tak ada. Sebab setiap ilmu itu disusun, dinamakan, diberi nama adalah pada zaman sesudah Rasulullah SAW. Ilmu tauhid zaman Nabi dah ada, cuma tak ada beri nama ilmu kalam, ilmu tauhid disusun pada zaman selepasnya. Ilmu hadis, ilmu tafsir, apa lagi? Ilmu nahwu, sarah, balaghah, mantiq, usul fiqh, qawaid fiqh, apa lagi? Ilmu istiqaq, ilmu jidal, ilmu apa lagi? Segala macam ilmu, aurat wal qawafi, semua disusun sesudah zaman Rasulullah SAW, termasuk ilmu fiqh. Pada zaman Nabi bukan tak ada, tapi dah Nabi ada. Apa masalah, semua tanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah hukum ni? Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kalau orang macam ni? Wahai Rasulullah, apakah hukum ni? Semua hukum ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi sesudah Rasulullah wafat, barulah berhajat kepada penyusunan ilmu. Sebab tu zaman sahabat yang alim pun bukan semua sahabat. Pada zaman Rasulullah yang alim pun bukan semua sahabat. Dalam kitab Tarikh Tasyrik menyebutkan bahawa lebih kurang 8 orang sahabat sahaja yang mujtahid mutlak di kalangan sahabat Rasulullah SAW, yang berjumlah lebih daripada 124,000 orang. Sahabat Nabi ni ramai, lebih daripada 124,000 orang. Kenapa kita kata lebih daripada 124,000? Sebab yang ikut Rasulullah ketika mana Fathul Makkah itu jumlahnya dikirakan oleh ulama lebih kurang 124,000 orang. Termasuk tak termasuk yang tinggal di Madinah, tak termasuk yang ada di Mekah dan sebagainya. Jadi sahabat Rasulullah ramai. Dalam ratusan ribu tu yang jadi mujtahid mutlak, maksud yang alim, betul-betul alim ni 8 orang je, tak ramai. 8 orang je. Sebab dipanggil sebagai fuqaha sahabah, fuqaha di kalangan para sahabat. Sesudah Rasulullah wafat, ada sebahagian sahabat yang bertaklid dengan sahabat yang lain. Tak tahu, maka bertanya kepada sahabat yang lain untuk mendapatkan kepastian, untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum hakam. Ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Umar, ada sahabat yang mengikut Muaz bin Jabal dan sebagainya, macam-macam. Banyak pendapat ataupun orang sahabat yang alim di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada zaman tabi'in pun adanya fuqaha. Pada zaman tabi'in pun adanya fuqaha, mazhab-mazhab yang akhirnya menatijahkan, menghasilkan ataupun timbulnya mazhab yang 4, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah ataupun dikenali sebagai mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik ataupun disebut sebagai mazhab Maliki, mazhab Imam Asy-Syafi'i disebut sebagai mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal disebut sebagai mazhab Hanbali. 4 orang ini berada pada zaman era tabi'ut tabi'in, tabi'in. Maksudnya guru mereka adalah di kalangan tabi'in. Cumanya pada Imam Abu Hanifah itu ulama khilaf. Sebab sebagian ulama berpendapat Imam Abu Hanifah ini berada pada zaman tabi'in. Kerana sebagian daripada guru Al-Imam Abu Hanifah, iaitu pengasas bagi mazhab Hanafi, adalah daripada kalangan sahabat. Maka orang yang sempat berguru dengan para sahabat itu digelarkan sebagai tabi'in. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijrah. Baik. Jadi kalau pada asal era permulaan Islam, mazhab ni banyak. Kata dikatakan pada ketika Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sampai ke Mesir, lebih kurang 100 orang mujtahid mutlak. Apa tu mujtahid mutlak ni? Mujtahid mutlak ni orang yang mampu untuk berijtihad, mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Hadis tanpa bertaklid ataupun tanpa mengikut orang lain. Itu nama dia mujtahid mutlak. Macam Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Sebab Imam Syafi'i mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Hadis tanpa mengikut ataupun tanpa bertaklid kepada imam yang lain. Pada peringkat awal memanglah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, belajar dengan Imam Sufyan ibn Uyainah dan sebagainya, belajar dengan Imam Waqi' bin Jarrah dan sebagainya. Tetapi pada satu
tahap pada satu tahap ketika mana Imam Syafi'i dah mencapai tahap mujtahid mutlak, maka ketika itu Imam Syafi'i tidak boleh lagi bertaklid dengan orang lain. Kita ni mujtahid mutlak tak? Tak. Kita ni bukan mujtahid mutlak, mujtahid pun tak sampai. Mujtahid pun tak sampai. Sebab nak sampai tahap kepada mujtahid mutlak itu memerlukan lebih kurang 19 ataupun 20 lebih ilmu. Dan reti ilmu tu bukan reti sikit, reti dalam keadaan menguasai. Al-Quran hafal. Hadis bukan 1,000-2,000. Bukan 1,000-2,000. Yahya bin Ma'in dia tanya, wahai imam, kalau orang tu hafal 100,000 hadis, boleh tak dia keluarkan fatwa? Yahya bin Ma'in kata tak boleh. Kalau 200,000, Imam Yahya kata tak boleh. Kalau 300,000 pun tak boleh. 400,000 pun tak boleh. 500,000 wahai imam, barulah Imam Yahya bin Ma'in kata mudah-mudahan boleh dia berfatwa sekiranya dia menghafal 500,000 hadis. Kita matan arba'in pun tak hafal lagi kan? Baru 40. Baru 40. Jangan kata tuan-tuan, bukan kata ayah ibu, saya pun tak hafal matan arba'in. Ingat hadis pertama je, hadis kedua tu tukar. Tak ingat panjang hadis kedua tu, hadis Jibril tu panjang, 2 muka surat. Kejap akhbirni lah, kejap tu, kejap ni. Hadis ketiga apa dia? Lagi tak ingat. Hadis keempat, hadis kelima, keenam, ketujuh. Hadis ke-33 lagi panjang. Masuk hadis kursi lagi panjang. 500,000 hadis berserta dengan sanad. Punyalah ketat untuk melayakkan seseorang ini menjadi mujtahid. Sebab tu hari ni kita tak boleh belagak. Tak boleh kata tak payah kita nak bermazhab. Al-Quran kan dah ada, hadis kan dah ada, baca ajalah, keluarkan hukum daripada situ. Tak boleh. Guru saya mencabar, dia kata siapa yang kata hari ni dia tak nak bermazhab, silakan ambil wuduk dengan berpandukan semata-mata daripada hadis Nabi SAW. Silakan. Kita nak tengok orang yang tak nak bermazhab ni, silakan ambil wuduk hanya dengan berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak sebut kalau basuh muka had mana. Allah Ta'ala sebut kalau nak solat faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ya. Basuh muka, kadar muka, had muka, kat mana yang nak kena basuh, kat mana yang wajib, kat mana yang perlu dan tak perlu. Had tangan itu di mana? Yang dia katakan basuh itu apa? Sapu itu apa? Basuh kaki, kat mana dia punya had dia? Dia jelaskan dalam hadis. Hadis pula banyak riwayat. Hadis pula banyak riwayat. Sebab tu mazhab pun banyak. Sebab tu ikhtilafur riwayat, berbeza riwayat. Imam ni faham hadis ni macam ni, maka pendapatnya begini. Imam ni faham hadis begini, maka pendapatnya begini. Contoh kunut. Dalam 4 mazhab yang mensunatkan kunut pada solat subuh itu hanya mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak sunat kunut. Tak sunat kunut. Kalau tuan-tuan pergi Masjid India dekat KL, tak ada kunut. Jangan tuan-tuan kata, sesat ajaran ni. Saya ada sahabat pergi Perlis. Dia pergi Perlis, dia tengok Perlis tak baca kunut. Habis dia semayang lain. Dia kata orang Perlis semayang tak sah sebab tak ada kunut. Kunut sunat ab'ad, bukan rukun. Cuma ada beza lah di Perlis tu. Di Perlis tu dia bukan mazhab Hanafi. Dia mazhab lain tu. Dia mazhab, tak nak sebut. Saya tahulah, sebab saya duduk sana lama, bukan duduk sana lama. Saya kuliah dekat Perlis sebulan 3 kali. Kuliah dekat Perlis. Pernah masuk Jabatan Agama Perlis. Sebab dia orang anti Johor. Dia orang buat poster pula, nama saya ni Al-Johori. Sampai kepada Jabatan Mufti, dia tengok Johor, dia terus kata, ini tak ada tauliah. Padahal kita buat dalam premis persendirian. Premis persendirian ni tak memerlukan tauliah. Takkan buat dalam rumah pun nak kena minta kebenaran. Itu hak kita. Apatah lagi program tu di bawah persatuan yang berdaftar sebagai NGO, maka sah tanpa tauliah. Bukan nak bincang apa pun, nak bincang ilmu mustalah hadis masa tu. Ini cerita pengalaman saya lah. Masa tu top lah kejap, sebulan saya top masa tu. Ustaz Zamihan share saya punya poster bantai puak tu. Sekejap je lah. Balik Johor tak pernah glamour. Baik. Tak, kita bukan mencari kemasyhuran. Cuma nak cerita macam tu lah.
Bila kita tak faham, kita akan jadi orang yang membangkang. Sebab tu ulama menyebut annas adu'u ma jahilahu. Manusia ini akan jadi musuh kepada benda yang dia jahil. Sebab tu mazhab yang lain ketika mana walaupun tidak ada kunut, tetapi mereka tidak pernah membangkang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok perbezaan mazhab ini, dia akan jadi lapang dada. Imam Syafi'i sewaktu pergi ke Iraq sembahyang di hadapan maqam Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tak baca kunut sebab menghormati Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dah wafat dah, tapi menghormati Imam Abu Hanifah yang berada di hadapan di dalam maqamnya, maka Imam Syafi'i tidak membaca kunut. Ulama-ulama mazhab Hanafi yang solat di tempat mazhab Syafi'i, mereka baca kunut, bertaklid pula kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagai mereka tak baca kunut, tetapi tak kata pun Imam Syafi'i salah ketika mana mengisbatkan hukum sunat membaca kunut. Itulah yang dikatakan mazhab. Kita berlapang dada dalam masalah furu' al-fiqhiyah. Yang kita tak boleh toleransi adalah mazhab akidah. Dalam masalah akidah itu tak boleh toleransi. Itu tak boleh. Orang kata Allah Ta'ala duduk atas arasy, itu kita tak boleh toleransi. Kita kena bangkang sungguh-sungguh. Sebab dalam akidah dia adalah benda yang qat'iyah, benda yang jazam. Adapun dalam masalah fiqh itu masalah az-zanniyah. Fiqh ini adalah masalah zanni. Dalil itu ijtihad. Fahamnya macam ni, hukumnya macam ni. Itu insya-Allah kita akan jelaskan ke depan lagi. Jadi mazhab dalam Islam ni banyak sebenarnya pada asal. Yang akhirnya 4 mazhab saja yang tinggal sebagai mazhab yang mu'tabar, dan kita wajib untuk bertaklid dengan salah satu daripada mazhab yang 4. Kalau kita tak nak mazhab ni, kita boleh taklid dalam mazhab ni. Kalau kita tak nak mazhab ni, kita boleh taklid dalam mazhab yang lain. Tapi tak boleh bertaklid lebih atau tak boleh bertaklid mazhab yang bukan daripada mazhab yang 4. Tak boleh. Dulu banyak mazhab. Ada mazhab Abu Thawr, ada mazhab Imam Ibn Uyainah, ada mazhab Imam Sufyan Thawri, ada mazhab Al-Laith, ada mazhab Ibn Abbas, ada mazhab, banyak mazhab. Tapi yang muktabar, yang kekal hanya 4. Lain dah tak muktabar. Apa maksud dah tak muktabar? Maksudnya mazhab itu tidak diteruskan oleh anak-anak murid kepada imam tersebut. Maka kita pada hari ini tak boleh bertaklid kepada mazhab tersebut sebab kaedahnya tak sampai dekat kita, kitabnya tak sampai dekat kita. Maka ketika mana kitab dan kaedah tu tak sampai ke kita, tak terjamin apakah hukum itu betul daripada imam tersebut, apakah hukum itu betul daripada perkataan imam tersebut. Tak terjamin. Yang sampai dekat kita, kitab dan kawaidnya, kaedahnya ada 4 mazhab sahaja. Dan kita di Malaysia membuat ketetapan bahawa bukan saja Malaysia, malah Nusantara mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kebanyakan perkara. Tetapi ada beberapa perkara, ada beberapa masalah kita boleh bertaklid kepada mazhab lain. Sebagai contoh, tuan-tuan tiap-tiap tahun sebenarnya tuan-tuan ni taklid kepada mazhab lain, bukan tiap-tiap tahun. Masalah muamalat banyak kita bertaklid kepada mazhab Hanafi sebenarnya. Apa lagi? Kita zakat, kita keluarkan dengan wang ringgit, itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak ada. Dalam mazhab Syafi'i, zakat itu wajib dikeluarkan dalam bentuk apa yang kita makan. Kalau kita makan beras, maka kita wajib keluarkan zakat dalam bentuk beras. Tapi kita bayar dengan wang ringgit, sebab dalam mazhab Hanafi boleh makanan itu dipernilaikan dengan wang ringgit. Ramai tahu tak kita selama ni mazhab Hanafi? Ramai yang tak tahu. Habis tu kita macam mana? Tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, sebenarnya kalau kita nak mengaku kita pengikut mazhab Syafi'i pun berat sebenarnya. Sebab orang yang mengikut pendapat Imam Syafi'i disebut sebagai orang yang muqallid ataupun orang yang bertaklid kepada dalam mazhab Imam Syafi'i. Sekurang-kurangnya dia kena tahu apakah dalil Imam Syafi'i, apakah dalil mazhab tersebut. Ketika mana kalau orang tu dia tak tahu apakah dalil yang digunakan dalam mazhab tersebut, dia sebenarnya bukan muqallid kepada mazhab, dia hanya muqallid kepada mufti.
Dia hanya orang yang bertaklid, yang mengikut mufti dia. Jadi kita di Malaysia ni mufti mazhab Syafi'i, kita ikut mufti lah. Sebab tu bila mufti kata okey kita bayar dengan RM1, kita pun RM1. Tak ada pun kita tanya, kita nak kena tak pindah mazhab, kita nak kena tak taklid mazhab lain. Tak pernah pun kita tanya macam tu. Dan tak pernah pun kita dalam hati kita niat tukar mazhab, tak pernah. Sebab kita bertaklid ataupun mengikut mufti sahaja. Sebab tu dalam kaedah fiqh ada satu perkataan yang menyebut al-awwam ala mazhab muftihi. Orang awam, iaitu orang kebanyakan kita ni lah, adalah orang yang mazhab orang awam kita ni, kebanyakan kita ni adalah mazhab muftinya. Mufti kita mazhab Syafi'i, kita ikut. Dan dalam masalah tertentu mufti kita alim, dia pindah mazhab lain dalam masalah tertentu, kita ikut. Baik, itu sekitar ataupun seputar berkenaan dengan mazhab. Jadi kita ni ala kulli hal bersyukur dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni banyak kelebihan. Dalam kitab menyebutkan bahawa Imam Syafi'i ini adalah imam yang banyak kelebihan dan fadailnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alimul Quraisy yamla'u tibaqil ardi ilman. Seorang alim Quraisy itu bakal memenuhi bumi ini dengan ilmu. Nabi kata, seorang alim di kalangan Quraisy ini bakal memenuhi lapisan bumi ini dengan ilmu. Maka Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa aku tidak melihat apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, melainkan aku nampak orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah guruku, iaitu Imam Syafi'i. Sebab Imam Ahmad ni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad kata, aku tak nampak siapakah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah tersebut melainkan guruku, iaitu Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini memang seorang Quraisy, keturunan Quraisy, dan kealimannya cukup, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sehingga kan mana-mana tempat Imam Syafi'i pergi, ramai orang yang nak mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i, dan ramai orang yang asalnya bermazhab dengan mazhab yang lain, tetapi kemudiannya berpindah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ramai yang macam tu. Sebab melihat kepada ketokohan, ketinggian ilmu yang ada pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memuji lagi Imam Syafi'i dengan katanya apa? Imam Ahmad kata, ahlul hadis ini seolah-olah tidur pada zaman kami. Hatta sehinggalah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan guruku Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya zaman tu orang kalau hafal hadis, hafal. Faham hukum, faham macam tu je. Tapi nak faham lebih lanjut, nak faham secara meluas itu adalah sesudah dibangkitkan, sesudah guruku Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab Imam Syafi'i lah orang yang menyusun ilmu usul fiqh. Dengan ilmu tersebutlah kita dapat memahami sesuatu nas itu secara lebih luas dan secara lebih mendalam. Hebat Imam Syafi'i. Dan kitab karangan beliau itu Masya Allah tabarakallah cukup banyak. Dilahirkan di Gaza, di Palestin, tempat yang sedang berperang sekarang ini. Kemudian berpindah ke Mekah bersama ibu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta Imam Malik sewaktu berusia 8 tahun. Kita 8 tahun buat apa? Muwatta tu tuan-tuan, tebal ni lebih kurang 203,080 berapa hadis, saya tak ingat. Saya belajar pun tak habis. Baca habis, tapi belajar tak habis. Sebab dekat Mesir dia ada 2 sesi. Satu baca bagi habis, lepas tu belajar satu-satu. Yang satu-satu tu tak habis. Satu hari satu hadis, satu hari satu hadis, mana nak habis? Jadi hadisnya lebih 2,000. Imam Syafi'i hafal ketika berusia 8 tahun dalam masa 3 hari. Katalah kita ambil lah, kata tak apalah Imam Syafi'i, tak apalah, bahasa Arab, dia orang Arab, kita pun kita Arab, dia boleh lah. Baik, tuan-tuan beli surat khabar Metro, apa dalam masa 3 hari, boleh. Ingat daripada depan sampai belakang, setiap tajuk, setiap muka surat, baris ni dia sebut apa, baris ni dia sebut apa, semua ingat. Iklan ni letak kat mana, artis ni muka surat berapa, semua ingat. Kalau boleh ingat, Masya Allah. Imam Syafi'i 3 hari hafal Muwatta untuk melayakkan beliau belajar dengan Imam Malik. Lepas hafal, barulah pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
sejarahnya panjang. Ke Mesir, ke Yaman, kemudian ke Mesir, ke Iraq. Daripada Iraq masuk Mesir, balik Mekah. Kemudian masuk Iraq balik. Kemudian masuk pula Mesir dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah ketika berusia lebih kurang 56 tahun. Tak lama, 54 ke 56 umur. Tak lama usianya. 54, lahir pada 150 Hijrah, meninggal 204 Hijrah. Tetapi bab kata Imam Al-Ghazali, orang yang umurnya panjang adalah bukan dinilai pada usianya, tetapi dinilai pada barakah hidupnya. Imam Syafi'i sekalipun berusia 54 tahun, tetapi barakahnya sampai hari ini kita masih menyebut-nyebut tentang beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan sebenar-benar usia yang panjang. Usia yang panjang. Kita nak macam itulah. Jangan kita hidup kadang-kadang 100 lebih, tapi bila meninggal orang sebut sekejap je, lepas tu dah tak ingat dah kita ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama Melayu, kitab yang kita belajar Muniatul Musalli sebagai contoh, kitab tu dah berusia lebih 150 tahun, tapi sampai sekarang masih dipelajari. Itu maksudnya berkat dan panjang usia pengarangnya. Imam Syafi'i umur tak panjang, 54 tahun, tetapi menghasilkan anak buih yang cukup hebat, menghasilkan kitab-kitab yang cukup hebat. Antaranya kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ulama kata siapa yang baca kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i, dibacakan kitab tu di maqam Imam Syafi'i, insya-Allah dijadikan Allah Ta'ala sebagai seorang yang faqih. Artinya orang yang alim dalam ilmu fiqh. Alim dalam ilmu fiqh. Saya sempat 3 muka surat, lepas tu tertidur balik. Tak habis. Sebab kitabnya tebal, bukanlah tebal sangat pun. Taklah tebal sangat, tapi ialah tulisan kecil-kecil. Kita hemah pun tak kata apa, tak tinggi, tak kuat. Tapi ulama kata siapa yang baca, insya-Allah diberikan, dijadikan Allah Ta'ala, dia adalah orang yang faqih. Dan ada sahabat-sahabat kita dah cuba, yang memang Allah Ta'ala kurniakan kefahaman dalam ilmu agama. Ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehendak Allah. Banyaklah kisah-kisah Imam Syafi'i yang hebat, bukan sekadar hidup, bahkan ketika mana wafat Imam Syafi'i pun banyak kisah-kisah karamah yang berlaku kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya maqam beliau pernah nak dipindahkan daripada tempat sekarang ni, tapi tak boleh. Setiap kali JCB nak masuk, nak pindahkan, mati JCB tu. Akhirnya dikekalkan pada tempat yang sekarang. Kalau tuan-tuan biasa ziarah ke Mesir, ambillah kesempatan untuk berziarah ke maqam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di maqam, di atas maqam Syafi'i itu ada replika kapal di atas kubah tu. Kubahnya besar, di atas kubah tu ada replika kapal. Apa maksud kapal tu? Yang tu isyarat ataupun dia nak bagi tahu kita bahawa Imam Syafi'i ini adalah orang yang suka mengembara untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Sebab tu Imam Syafi'i pun pesan, keluarlah daripada kampungmu untuk mencari ilmu. Jangan duduk terperap di kampung. Kalau ada orang alim di kampung tak apa. Tapi untuk mencari ilmu, sunnahnya keluarlah, berjalanlah ke tempat lain untuk menuntut ilmu. Kerana Imam Syafi'i kata apa lagi? Dia kata kerana air yang tersekat, yang tidak mengalir, maka rasanya tak sedap. Begitulah orang yang sekadar duduk pada satu tempat, tidak ke mana-mana untuk mencari ilmu, maka tidak matang kadang-kadang dalam ilmunya. Baik. Habis berkenaan dengan persoalan berkenaan dengan mazhab. Jadi kita faham, kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita boleh bertaklid kepada mazhab-mazhab yang tertentu, mazhab yang muktabar dalam masalah-masalah yang tertentu. Cuma dalam kaedah bermazhab ini jangan kita bertalfiq. Bertalfiq ni maksudnya jangan kita campur adurkan mazhab. Jangan kita campur adurkan mazhab. Kita ambil wudu ikut mazhab Syafi'i, tiba-tiba tang batal kita nak ikut mazhab Hanafi, itu tak boleh. Kalau kita nak ikut mazhab Hanafi, ikut daripada awal. Cara wudu Hanafi macam mana? Kemudian apakah syarat wajib wudu dalam mazhab Hanafi? Kemudian kalau batal dalam mazhab Hanafi pun tak apa, tak ada masalah. Jangan kita mengikut mazhab Syafi'i ketika mana kita berwudu, kemudian nak batal kita ikut batal Imam Hanafi. Imam Hanafi kalau tersentuh kulit lelaki dan wanita tanpa syahwat tak batal wudu.
mazhab Imam Syafi'i tak boleh tersentuh, tanpa lapik, batal walaupun tidak mempunyai syahwat. Tapi oleh kerana kita berwuduk tadi dengan wuduk cara Imam Asy-Syafi'i, tak boleh. Dia jadi campur aduk mazhab. Kalau kita nak daripada mazhab tu daripada awal, kena sampai habis. Kita nak solat cara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i daripada awal sampai habis. Jangan kita solat daripada awal ikut mazhab Hanafi. Kemudian cara nak batal, kita ikut batal mazhab Syafi'i. Itu tak boleh. Disebut sebagai talfiq. Talfiq tak boleh, tak dibenarkan dalam mazhab, mencampur adukkan mazhab, kecuali pada beberapa tempat dan beberapa masalah sahaja yang akan kita bincangkan pada tempatnya nanti. Baik, habis. Kemudian, okey, baru kita nak masuk ilmu fiqh. Habis dah tadi, ada soalan? Baik. Dan malam ni kita bincang berkenaan dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni apa dia tuan-tuan? Apa dia ilmu fiqh ni? Boleh tolong jawab satu. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh? Fiqh kalau dalam bahasa maksudnya faham. Dalam hadis Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah beliau ilmu takwil. Maka fiqh maksudnya faham. Oleh kerana faham, nak faham dalam agama, itulah kalau dalam fiqh ni sebenarnya dia tak boleh malu. Memang dia kena sebut terus terang. Ada tempat-tempat kadang-kadang kita ni segan, tapi oleh kerana ilmu ni ilmu fiqh, kena sebut juga. Bab semayang tak apalah, kena bab darah nanti saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Tapi namanya fiqh macam itulah, kena sebut terus terang. Sebab tu Rasulullah sebut Allah Ta'ala tak pernah malu untuk menyebutkan hukum hakam. Jadi Nabi tak malu untuk sebutkan hukum tu. Cuma ketika mana Sayyidina Aisyah telah menjadi orang yang alim, maka banyak persoalan berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan kaum wanita. Rasulullah minta supaya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau kita sini ada ni ustazah tu, tanya lagi boleh lah kalau sampai bab tu nanti. Cuma nak cerita fiqh ni maksudnya kefahaman. Dia kena faham. Dalam hadis Nabi sebut may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala nak jadikan dia orang yang baik ataupun Allah Taala nak berikan dia kebaikan, maka Allah Taala akan jadikan dia orang yang faham di dalam agama. Jadi fiqh ni maksudnya faham. Itu sudut bahasa. Sudut istilah apakah yang dimaksudkan dengan fiqh? Baik. Di tengah tuan-tuan kalau ada kertas, ada pen tu, bolehlah tulis. Nak tulis kat mana? Sebab tu kita ada whiteboard malam ni. Baik.
Nampak? Oh, lepas ni Ustaz Syakir kena beli yang tu, yang dakwat hot. Dia double sikit. Minta maaf tuan-tuan, tulisan tak apa nak elok. Lama tak tulis kat whiteboard ni. Okey, baik. Yang dimasukkan dengan fiqh ialah al-ilmu bi ahkam. Tu ahkam kaf tu. Tulisan dia macam doktor sikit, macam ni lah. Ahkam bi ahkamis syar'iyyati, bi ahkam asy-syar'iyyah, bi ahkamis syar'iyyati al-amaliyyati ya tu al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Ini takrif bagi ilmu fiqh. Apa maksudnya? Yang maksudkan dengan fiqh ya ilmu dengan maksud makrifah, ilmu dengan maksud makrifah, iaitu pengenalan. Pengenalan dengan hukum-hukum syarak. Maksudnya kita kenal hukum syarak. Bila sebut hukum syarak, maksudnya tak masuk hukum aqliyah. Tak masuk hukum aqliyah. Sebab dia sebut hukum ada berapa? Kan hukum dia ada 3. Dia ada hukum syarak, ada hukum akal, satu lagi hukum adat. Jadi ilmu fiqh ialah hukum syarak, dia bukan hukum aqliyah ataupun bukan hukum adat, hukum syarak. Hukum syarak tu pula ialah al-amaliyah, yang dipraktikkan. Bila dipraktikkan maksudnya secara zahir, yang dilakukan secara praktik, secara zahir. Maksudnya dia bukan hukum hakam syariat, tetapi yang bersifat i'tiqadiyah, bukan. Dia bukan hukum hakam syariat yang bersifat i'tiqadiyah. Yang tu ialah ilmu akidah ataupun ilmu kalam. Tetapi ilmu syarak ialah bersifat amaliyah, maksud praktik, berkaitan dengan hukum hakam zahir, ibadat zahir. Kemudian al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, yang mana hukum hakam tersebut adalah bersumberkan, diambil, diusahakan daripada dalil-dalilnya yang tafsil. Baik, al-muktasab, muktasab ni maksudnya diambil, diusahakan, dengan maksud ilmu ni tak masuklah ilmu Allah. Sebab ilmu Allah dia bukan muktasab. Muktasab ni maksudnya daripada mula tak tahu, kemudian cari tahu hukum tu. Ilmu Allah bukan macam tu. Allah Ta'ala bukan bermula daripada tak tahu, kemudian barulah Allah Ta'ala daripada satu masa ke satu masa makin bertambah ilmu Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ilmu syarak, ilmu fiqh, dia adalah al-muktasab, dicari daripada dalil-dalil yang tafsil. Baik. Ataupun dalam ungkapan yang lain yang nak mudah faham, ilmu fiqh ni ialah jalan untuk mengenal hukum halal dan haram daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nak mudah faham. Baik, boleh? Ini yang dimaksudkan dengan fiqh. Ilmu iaitu mengenal dengan hukum hakam syarak yang bersifat amali, yakni praktikal, termasuk amal qalbi, niat. Kadang-kadang kita faham bila sebut amali ataupun praktikal itu zahir sahaja. Maksudnya niat tu macam mana? Niat pun termasuk dalam amali, disebut sebagai amal qalbi. Sebab tu ketika mana kita masuk dalam takrif solat nanti, yang dimasukkan dengan solat itu apa? Ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyarat atau makhsusah, iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, disudahi, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu definisi solat. Maksudnya perkataan dan perbuatan
Habis niat nak masuk dalam mana? Niat itu masuk dalam perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan hati. Jadi amaliyah itu termasuk dalam praktikal ataupun amalan hati. Yang tak dimaksudkan ialah benda yang bersifat i'tiqadiyah, macam ilmu kalam, ilmu tauhid, itu tak masuk. Itu keyakinan kita, pegangan kita dalam bab akidah. Tak dibincangkan di sini. Baik. Jadi yang dimasukkan ilmu fiqh itulah ilmu untuk mengenal hukum hakam syarak yang diusahakan diambil daripada dalil-dalil yang tafsil. Siapa yang ambil, siapa yang usahakan untuk ambil dalil-dalil syarak kemudian dijadikan sebagai hukum, itu adalah kerja mujtahid, kerja ulama. Sebab tu tuan-tuan kita ni sebenarnya kena berterima kasih kepada para a'immah, artinya imam-imam dalam mazhab kita. Kena terima kasih banyak-banyak, kena bersyukur banyak-banyak. Cuba bayangkan kalau kita datang hari ni, kita nak kena cari dalil sendiri. Nak solat tu macam mana yang betul, nak puasa macam mana betulnya, nak wuduk macam mana betulnya. Hari ni sebenarnya kita bukan mencari dah. Hari ni sebenarnya kita telan ya. Kita tak payah masak, kita tak payah sedia bahan, kita tak payah hidang, kita tak semua tak. Kita hanya ambil makan hari ni sebenarnya. Silap-silap bukan ambil, suap, kita telan kunyah sebab semua telah disediakan oleh para a'immah kita. Ulama-ulama semua dah sediakan dah kepada kita. Tuan-tuan datang ni, kita datang ni sebenarnya bukan nak masak, bukan nak sediakan bahan, bukan nak hidangkan makanan tu, tak. Nak telan Nanti kita masuk Muqaddimah Hadramiyah ni, hukum semua dah siap dah. Kita nak buat je. Makanan tu dah masuk dalam mulut kita. Kita yang nak kena kunyah. Punyalah kita ni sebenarnya nak kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab mengutuskan para imam, dan terima kasih kepada para a'immah kita. Sebab tu jangan sesekali kita memperlekehkan para imam-imam mazhab ni. Jangan kita memperlekehkan ulama-ulama kita, jangan. Tuan-tuan kalau biasa berhadapan dengan situasi sebahagiannya di Perlis, saya sebut terus terang sebab saya biasa. Punyalah kebiadaban, kurang ajarnya sebahagian daripada sahabat saudara kita kat sana hilang rasa hormat dengan Imam Asy-Syafi'i. Hilang rasa hormat, sebut pun Syafi'i je. Sebut pun Syafi'i je. Dia tak apalah, dia Syafi'i. Masalah punyalah biadab. Dia tak baca kunut, dia kata siapa yang baca kunut tak apalah, dia Syafi'i. Kalau dah tak nak, kurang-kurang hormat dah. Berilah satu pengiktirafan. Sebab yang bahaskan, yang keluarkan hukum tu bukan Syafi'i kampung, tak. Bukan ustaz biasa, bukan syekh biasa, Al-Imamul Azam, imam besar yang Nabi sebut dalam hadis. Yang iktiraf keilmuan Imam Syafi'i ini bukanlah ulama kecil, tapi ulama besar. Semua ulama yang bernaung di dalam mazhab Hanafi ini bertaraf wali Allah. Imam Ghazali, wali Allah. Imam Nawawi, wali Allah. Imam Nawawi karang kitab lampu terpadam, keluar cahaya daripada tangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i tulis kitab, padam lampu, pokok tu menyala, suluh untuk Imam Rafi'i habiskan karangannya, mazhab Syafi'i. Siapa lagi kalau nak disebutkan para wali Allah, sebagian besarnya sebenarnya adalah daripada mazhab Syafi'i. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam yang dikatakan Sultanul Ulama, wali-wali kutub banyak daripada mazhab Syafi'i. Para habaib di Yaman, mazhab Syafi'i. Sebab tu kita mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab Islam datang ke Nusantara daripada para habaib. Ya Ustaz? Saya sampai sekarang saya tak terima kita di Islam sebab datang pendakwa pada India. Betul, ada. Tapi kalau sebut datang pendakwa pada India, tak sebut para habaib di Yaman yang bawa dakwah kepada kita di Nusantara ni, itu salah. Islam sampai ke Nusantara ni, kalau ada catatan mengatakan bahkan Islam sampai ke Nusantara seawal zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Diteruskan pada zaman para habaib di Yaman. Sebab tu pakaian kita kalau tuan-tuan tengok banyak sama dengan pakaian ahli Yaman. Habib Umar pakai baju macam kita, tak pakai macam saya ni dengan butang baju, tak. Dia orang pakai cantik lah, warna putih, serban bertingkat, pakai kain plekat. Kita macam tu.
Sebab dia orang mazhab Syafi'i, maka sampai kat kita mazhab Syafi'i. Wali-wali Songo mazhabnya mazhab Syafi'i. Bukan orang kecil. Kita kena berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kita para imam yang telah mengeluarkan ataupun yang telah memberikan kita panduan, memahamkan kita tentang hukum agama. Dan salah satu daripada cara untuk kita bersyukur ialah kita ambil datang ke majlis ilmu. Datang ke majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, saya ni sebenarnya cemburu dengan saudara kita Azhar. Jadi dia kata tiap-tiap malam dia ada program. Saya bukan tiap-tiap malam, ada malam-malam saya rehat juga. Macam malam ni lepas maghrib tak ada apalah, baca Yasin. Lepas Isyak pun ada. Minggu depan tak ada, turn orang lain. Minggu pertama turn orang lain, minggu kedua turn orang lain. Sebab kita bukan tiap-tiap minggu, tiap-tiap malam. Siangnya kerja, malamnya dengan program ilmu. Masya-Allah, tabarakallah. Pun terima kasih juga. Saya pun kalau kita tak atas usaha sahabat-sahabat kita daripada dasar pejabat kaji, saya pun tak sampai ke sini. Ya, terima kasih banyak juga. Dan tuan-tuan kena terima kasih. Jangan nampak yang berada di atas je tak. Sebenarnya di belakang tabir tu peranannya cukup besar. Baik. Boleh ya? Okey. Jadi masukkan ilmu fiqh, inilah ilmu fiqh, iaitu mengenal hukum hakam syara'. Yang hukum tu telah pun keluar sebenarnya. Pada zaman Nabi hukumnya taklah macam sekarang, sebab zaman Nabi tak berlakulah masalah-masalah yang berlaku zaman sekarang. Cumanya Nabi tinggalkan hadis untuk dijadikan sebagai sandaran dan kaedah. Dia sebut syarak itu sumbernya dua, iaitu Al-Quran dan hadis. Itu yang asal. Kemudian ijma' dan qiyas itu adalah daripada Al-Quran dan hadis juga. Macam mana boleh jadi ijma', macam mana boleh jadi qiyas. Dan dalam mazhab Syafi'i sumbernya 4, iaitu Al-Quran, hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Kalau mazhab lain ada lagi tambahan, adanya istihsan, adanya istishab, adanya amal ahli Madinah dan sebagainya. Itu kita tak bincang lah. Itu kita tak bincang. Okey, baik. Boleh ya? Okey. Ada yang tak jelas lagi dekat sini? Kalau dah habis, baru kita nak masuk kepada istilah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah tertentu. Tuan-tuan, malam ni kita bagi sikit sangat, sebab sebenarnya kalau nak betul mendalami mazhab Syafi'i ini, Allah, dia kena orang yang betul-betul faqih. Saya bukan orang yang faqih, bukan orang yang layak sebenarnya. Kalau betul-betul nak tenggelam dalam mazhab Syafi'i ini, banyak dia ada istilahnya, ada tingkatan-tingkatannya, ada benda-benda banyak lagi yang kita nak kena tahu. Kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita tak bagilah malam ni. InsyaAllah yang kita nak bagi seterusnya ialah istilah dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dia ni payah sikit. Boleh? Soalan? Ada soalan? Daripada sebelah ibu-ibu ada? Benda ni kita bagi dan kita perkenalkan
Sebab barulah lepas ni kita boleh mengaku kita mazhab Imam Syafi'i. Macam orang lah, dia kata dia Asy'ariyah, tapi kadang-kadang kawaid dalam mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari pun dia tak tahu. Sifat 20. Saya Asy'ariyah, saya Imam Abu Hasan Asy'ari, mengikut pendapat Asy'ari. Sifat 20 saya belajar. Sifat 20 tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari 13 sifat. Sebab tu kalau kita nak mengaku tu, kita nak kena tahu kaedah imam tu. Macam ni, saya orang Kampung Paimas. Ketua Kampung Paimas saya tak kenal, Masjid Kampung Paimas saya tak tahu dekat mana. Orang Kampung Paimas pun saya tak kenal, seorang pun saya tak kenal. Yang saya kenal saya lah. Macam mana saya nak mengaku saya orang Kampung Paimas? Kalau pergi Kedah, asal daripada mana? Asal daripada Johor. Johor sekarang, Johor tu dekat mana? Tak pernah tahulah. Pejam mata sampai dah Kedah, tak tahu sebelah Melaka ke, tak pernah tahu. Baik. Jadi kalau nak mengaku sesuatu ahli kawasan, dia kena kenal, barulah dia tak malu untuk mengaku. Macam tu juga kalau kita mazhab Syafi'i, kalau kita tak tahu istilah ataupun tak kenal dengan Imam Syafi'i, tak kenal dengan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, malu sebenarnya kita nak mengaku kita ni pengikut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi walaupun kita tak hafal, sikit sebanyak kita kena kenal, sikit sebanyak. Macam tuan-tuan kalau mengaji akidah lah, bukan nak suruh hafal matan Aqidatul Awam, tapi bila tanya tu dapat jawab tu kira A lah tu, kira hebat lah tu. Tak ingat siapa nama pengarang Aqidatul Awam, tak ingat. Mula dengan apa pun tak ingat. Tapi bila tanya soalan akidah, Masya Allah, Tabarakallah, dia boleh jawab. Tu kira okey lah tu. Jangan tanya siapa yang ajar matan Aqidatul Awam, tak ingat nama ustaz, tu teruk. Tu teruk, tu kena check balik tu. Syarat kita belajar dengan seseorang tu kena ingat nama dia siapa. Ingat nama saya. Tapi gambar dekat depan tu fake saya sebut dia siapa, fake. Saya cakap dah dekat sahabat, lepas tu kena betulkan. Putih sangat, saya pun terkejut. Saya silap makcik-makcik pun terkejut. Tengok gambar putih, datang-datang jadi Hadrami pula. Baik. Istilah dalam mazhab Syafi'i ini banyak, lebih daripada 20 istilah. Cuma kita nak ambil beberapa istilah saja yang agak terkenal. Khadim jadi.
Al-Awjah. Al-Ashab. Al-Qali. Baik, insyaAllah malam ni kita memperkenalkan 10 istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i. Mustalahatul fiqhiyah. Mustalahatul fiqhiyah ni maksudnya mustalah ataupun istilah-istilah fiqh, iaitu merujuk kepada yang kita gunakan ialah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain kita tak sentuh. Baik. Jadi yang pertamanya al-aqwal. Apakah yang masukkan dengan aqwal? Aqwal ni ialah, aqwal ni banyak. Kalau sebut ke satu dinamakan sebagai qaul. Satu dinamakan sebagai qaul. Istilah ni tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab. Dan kitab kita ni dia ada dua. Dia Arab, kemudian ada terjemahan. Jadi kemungkinan kita akan jumpa dengan istilah-istilah yang macam ni. Ini macam kamus rujukan lah. Baik. Aqwal ni maksudnya lah perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluarkan beberapa pendapat. Kadang-kadang dua pendapat Imam Syafi'i, kadang-kadang lebih pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini dia ibaratkan sebagai kilang, dia keluarkan pendapat. Yang mana pendapat itu kemudiannya dikuatkan, dirojihkan oleh ulama selepasnya. Dirojihkan, maksudnya dikuatkan. Dia keluarkan pendapat. Aku berpendapat macam ni. Aku berpendapat macam ni. Cuma pendapat-pendapat itu, yang mana satu kuat, yang mana satu tak kuat, itu dirojihkan, maksudnya dikuatkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Macam Imam Nawawi, macam Imam Ghazali, macam Imam Rafi'i, macam anak murid Imam Syafi'i sendiri, Imam Al-Muzani dan sebagainya. Kita tak ada kelayakan sebenarnya. Kita tak ada kelayakan. Sebab Imam Syafi'i ini digelarkan sebagai mujtahid mutlak. Bawah daripada mujtahid mutlak adanya istilah mujtahid mazhab, adanya istilah mujtahid fatwa, adanya istilah mujtahid yang lain. Ada banyak mujtahid-mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Kesemuanya mujtahid ini mereka berijtihad di atas kaedah dan usul yang telah disusun oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak maksudnya Imam Syafi'i susun kaedah sendiri dan usul sendiri daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang bawah-bawah ni ikut dia punya susunan tu. Maksudnya madrasah Imam Syafi'i, anak-anak murid ni ataupun pengikut ni, imam-imam dalam mazhab ni sekadar mengikut panduan yang telah disediakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu ya. Jadi Imam Syafi'i keluarkan pendapat, kadang-kadang dua pendapat, kadang-kadang lebih daripada dua pendapat. Kadang-kadang kedua-dua pendapat itu ketika mana Imam Syafi'i berada di Iraq, dia panggil qaul qadim. Kadang-kadang dua-dua pendapat itu Imam Syafi'i keluarkan ketika mana di Mesir, dinamakan qaul jadid. Kadang-kadang Imam Syafi'i keluarkan satunya di Iraq, kemudian masuk Mesir, lain pula pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang Imam Syafi'i keluarkan dalam satu masa, kadang-kadang Imam Syafi'i keluarkan dalam waktu yang lain. Hari ini cakap macam ni, kemudian satu masa nanti Imam Syafi'i keluarkan pendapat yang baru pula. Jadi yang nak tarjihkan, yang nak kuatkan itu adalah ulama dalam mazhab Syafi'i, disebut sebagai ashabul wujuh. Bukan kita. Kita baca kitab Al-Um, kita rasa ini ikut yang kuat tak? Kita tak ada kelayakan. Sebab tu kitab muktabar, kitab induk dalam mazhab Syafi'i ni memanglah kitab Al-Um, tapi bukan itu level kita untuk baca. Kitab induk yang kita baca apa dia paling tinggi dalam mazhab Syafi'i? Kitab Al-Minhaj ataupun Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala. Itu yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dan ramai lagi ulama yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin. Kitab Al-Um itu bukan kelayakan kita. Kalau tuan-tuan baca pun pening. Imam Syafi'i tak sebut mana satu pendapat yang beliau pegang. Dalam kitab tu kalau kita baca, aku lebih suka yang ni, aku lebih sukai yang ni, aku tidak menyukai yang ni. Yang nak faham Imam Syafi'i suka tu maksudnya wajib ke sunat ke? Imam Syafi'i kata aku tak suka perkara ni. Tak suka di sisi Imam Syafi'i itu tak suka haram ke tak suka makruh?
Sebab kan dalam hukum kan bila sebut suruh ni maksudnya boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Larang boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Makruh pun larang juga, cuma disebut sebagai larangan yang tidak mutlak. Maksudnya kalau buat Allah Ta'ala tak siksa, tapi kalau tinggalkan Allah Ta'ala bagi pahala. Haram larangan yang mutlak. Kalau buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Imam Syafi'i dalam tu tak sebut ni wajib, ni sunat, ni haram, tak. Imam Syafi'i sekadar menyebutkan aku lebih menyukai yang ni, aku tidak suka yang ni, aku lebih cenderung yang ni. Nak tahu tu yang ni maksudnya wajib ke sunat, itu kena anak murid Imam Syafi'i yang faham istilah tok guru dia orang. Tok guru mereka itu anak murid lah. Baik, jadi yang dimasukkan aqwal, Allah 5 minit lagi, kita ada 10 ni. Baik. Jadi yang dimasukkan aqwal ialah perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Okey, baik, perkataan Imam Syafi'i. Okey, tak apa, nanti kita inilah. Kadang-kadang Imam Syafi'i tarjih, kadang-kadang tak. Imam Syafi'i sebut dia. Yang kedua ialah al-asah. Apakah yang dimaksud dengan al-asah? Al-asah ialah pendapat yang kuat daripada pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Al-asah maksudnya pendapat yang kuat daripada pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ketika mana perselisihan tu kuat. Maksudnya banyak khilaf, banyak pendapat dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, dan setiap pendapat tu dia punya dalilnya kukuh. Imam ni keluarkan pendapat macam ni, dalilnya kukuh. Imam ni keluarkan pendapat macam ni, dalilnya kukuh. Masing-masing hujahnya agak konkret. Maka dalam banyak pendapat yang paling kuat dalam banyak-banyak tu disebut sebagai pendapat yang sahih, asah. Pendapat yang asah. Baik, itu dimaksudkan asah. Kadang-kadang disebut sebagai rajih. Baik. Kemudian as-sahih. As-sahih ni pula dia sama lebih kurang macam asah tadi. Maksudnya pendapat yang kuat daripada kalangan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, tetapi hujahnya tak konkret macam tadi. Masing-masing ada pendapat, tapi hujahnya tak kuat, tak kukuh. Sebagai sebut khilaf yang dhaif. Perselisihan tu lemah sebab hujahnya tak kuat. Maka pendapat yang paling kuat dalam banyak pendapat-pendapat tu disebut sebagai qaul sahih. Pendapat yang sahih. Ini istilahnya. Imam Nawawi pendapatnya macam ni, Imam Rafi'i pendapatnya macam ni, Imam ni pendapatnya macam ni. Banyak-banyak pendapat, macam-macam pendapat. Maka kalau pendapat tu kuat, setiap pendapat itu mempunyai alasan yang kuat. Yang paling kuat disebut sebagai asah. Kalau dalam banyak-banyak pendapat tetapi alasannya kurang kuat ataupun lemah, maka pendapat yang paling kuat dalam banyak-banyak pendapat itu adalah disebut sebagai sahih. Ini bukan perkataan Imam Syafi'i, ini perkataan ulama. Yang aqwal tu itu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Tetapi dekat as-sah dengan sahih itu pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Istilah ni. Okey, baik. Kemudian al-azhar. Azhar lain. Baik. Azhar apa maksud azhar? Azhar pendapat yang kuat daripada dua pendapat ataupun banyak pendapat yang dikeluarkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Imam Syafi'i tadi keluarkan aqwal tadi. Imam Syafi'i keluarkan pendapat yang paling kuat dalam banyak-banyak pendapat Imam Syafi'i itu disebut sebagai al-azhar. Disebut sebagai azhar. Lawan bagi azhar tu ialah dhaif. Lawan bagi azhar disebut sebagai pendapat yang marjuh ataupun dhaif. Siapa yang nak tentukan kuat tak kuat? Itu adalah ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Al-Qaffal, Imam Al-Haramain, ulama-ulama yang mempunyai kelayakan untuk mentarjihkan, untuk menguatkan sesuatu pendapat dalam mazhab tu. Bukan kita. Sebab tu saya kata tadi, kita ni telan ni. Kita telan je, benda tu dah siap dah. Nak kalau tuan-tuan dalam kitab Matlab Badrin, dalam kitab Muqaddimah Adramiyah, kebanyakan pendapat yang dibawakan adalah pendapat yang dipilih, yang kuat. Masya Allah. Kalau ada pendapat yang lemah, insya Allah kita akan kemukakan pendapat yang kuat pula. Baik. Kemudian al-aujah. Aujuh. Bukan aujah, aujuh. Boleh ke ni? Kita ambil master dah ni.
Kan Ustaz? Nak perhabis sikit. Sikit okey baik. Kemudian al-aujuh, apakah yang dimaksudkan dengan al-aujuh? Aujuh ialah pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Contohnya macam Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Qaffal, Imam Al-Ghazali dan sebagainya, yang mana mereka mengeluarkan pendapat itu daripada kaedah dan usul yang telah disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka berijtihad dalam sebahagian masalah, dalam sebahagian perkara. Maka ijtihad-ijtihad itu disebut sebagai al-aujuh. Baik. Kemudian seterusnya ialah al-ashab. Ashab ni senang. Ashab ni maksudnya ulama dalam mazhab Syafi'i, itu senang. Baik. Ulama dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai al-ashab. Kalau ashabul wujuh maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang berijtihad dengan menggunakan kaedah dan usul Imam Syafi'i. Okey. Disebut sebagai ashabul wujuh. Kemudian al-masyhur. Al-masyhur ni yang ni ialah pendapat yang kuat daripada dua pendapat ataupun banyak pendapat Imam Syafi'i, yang mana kalaulah perselisihan ataupun kalaulah kata salah satu pendapat tu lemah, maka pendapat yang kedua tu dinamakan sebagai pendapat yang masyhur. Baik. Seterusnya al-turuq. Ni tak boleh cerita panjanglah sebab kita nak berhabis. Kemudian at-turuq. At-turuq ni merujuk kepada perselisihan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ketika menghikayatkan mazhab Syafi'i. Ulama dia hikayatkan macam ni, dia kata ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ada ulama kata tak, pendapat Imam Syafi'i yang ni. Ada ulama kata tak, pendapat Imam Syafi'i yang ni. Jadi banyak cerita, banyak jalan disebut sebagai at-turuq. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 tu mudah. Qadim maksudnya pendapat Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berada di Iraq, dan al-jadid ialah pendapat Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berada di Mesir. Dan kadang-kadang kita ni ada masalah, kebanyakan apa yang kita buat hari ni ialah berpandukan kepada pendapat Imam Syafi'i yang jadid ataupun qaul jadid. Cuma ada beberapa masalah saja yang kita masih menggunakan pendapat yang qadim. Masih. Ulama menyenaraikan lebih kurang 20 masalah kita masih mengikut mazhab qadim ataupun pendapat qadim. Contohnya apa? Contohnya macam tuan-tuan sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib. Kalau pendapat jadid, waktu maghrib tu kita ambil wudu, kita solat maghrib, kita solat sunat, habis dah waktu maghrib. Masuk terus waktu isyak. Itu pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang terbaru. Maksudnya Imam Syafi'i di Mesir, Imam Syafi'i berfatwakan waktu maghrib singkat macam tu. Habis kita solat maghrib, waktunya sampai bila? Sehingga hilang syafaq merah. Betul. Syafaq merah itu adalah pendapat Imam Syafi'i di Iraq, iaitu qaul qadim. Sebab tu tak semua qaul kita ni yang kita buat ni tak semua kita mengikut qaul jadid. Ada beberapa masalah, beberapa masalah kita masih lagi mengikut pendapat Imam Syafi'i ketika mana di Iraq, iaitu qaul qadim. Ada. Yang tu ditentukan oleh ulama lah, ulama yang nak tarjihkan pendapat mana yang kuat, maka kita ikut sahaja. Kalau kita tanya lebih-lebih kejap lagi, kita yang tak boleh nak jawab. Sebab tu tanya banyak ni bagus, tapi ada kali-kali tak bagus. Macam Bani Israel, banyak tanya. Allah Ta'ala suruh sembelih, tu sembelih je lah lembu. Dia tanya lembu yang mana, jantan ke betina, warnanya apa. Banyak tanya. Nabi kata kalaulah Bani Israel masa tu tak tanya banyak, dia sembelih mana-mana lembu, khalas, settle. Tapi tanya macam-macam, jadi beratlah. Tapi ada ketika tertentu soalan itu bagus. Sebab tu dikatakan bahawa nisful fahmi fahmus miftahul ilmi as-su'al. Anak kunci kepada ilmu ialah bertanya. Jadi tuan-tuan bolehlah bertanya. Tanya kat siapa, kalau saya tak boleh jawab, wallahu alam lah. Saya habiskan jelah, wallah. Ada soalan? Ada soalannya. Soalan Ustaz, bila kita nak berhenti? Dah 10.33 dah. Baik jelas Baik, ni insya-Allah ni mukadimah bagi Mas Syafi'i. Saya tak sempat satu lagi apa yang kita bincangkan dalam fiqh. Tak apa, yang tu nanti. Bila kita sampai kitab, kita akan cerita apa yang kita bincangkan dalam fiqh. Baik. Wallahu a'lam, mohon ampun dan maaf ada atas sebarang kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kesilapan di atas ketaksiran dan kekurangan diri saya, sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan terima kasih kepada pihak penganjur
InsyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Aqul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله.